الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, dan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita, memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini. Untuk dapat sama-sama kita berhimpun di dalam satu majlis ilmu, majlis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis membincangkan berkenaan dengan topik persoalan berkenaan dengan akidah, yang merupakan suatu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Saya pun sebenarnya diingat tak boleh datang lah. Hari ni ada masalah sikit perut. Alhamdulillah dapat juga bersama tuan-puan, kerana ada orang yang bawa. Kalau datang sendiri memang tak larat lah. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala beri peluang kepada kita untuk bertemu pada malam ini. Dan sebagaimana yang dimaklumkan kepada tuan-puan, kepada hadirin hadirat sekalian, saya diminta oleh pihak masjid untuk datang ke hadapan tuan-puan untuk membincangkan satu topik yang akhir-akhir ini agak panas, iaitu perbincangan berkenaan dengan persoalan berkenaan dengan satu golongan yang terkeluar daripada Islam tetapi tampil muncul kepada kita dalam rupa Islam. Satu kumpulan yang begitu kuat melebarkan jarum kesesatan mereka ke serata dunia. Di mana sahaja adanya umat Islam, maka mereka akan sampai untuk melebarkan jarum kesesatan mereka. Iaitu satu kumpulan yang dikenali sebagai golongan Syiah. Mungkin di kalangan kita ada yang sudah mengenali Syiah, dan mungkin ada yang belum mengenalinya, bahkan belum pernah mendengar namanya. InsyaAllah pada malam ni saya cuba untuk memberikan sedikit pencerahan kepada hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan ia menjadi benteng kepada kita semua di dalam menghadapi cabaran yang sangat besar ini kepada umat Islam. Syiah dari segi istilahnya bermaksud satu golongan yang mendakwa pengikut, pembela, pencinta Ahlul Bait, iaitu anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sehingga kepada anak cucu beliau selepas itu. Mereka hanya mendakwa, hakikat yang sebenarnya bukan demikian. Yang tu insya-Allah saya akan jelaskan selepas ini. Golongan Syiah atas nama ini, iaitu atas nama golongan yang mencintai Ahlul Bait, membesarkan Ahlul Bait di peringkat awal Islam, terbahagi kepada banyak golongan.
terbahagi kepada banyak puak. Walau bagaimanapun, kebanyakan mereka sudah pun lupus pada zaman ini. Hanya terdapat di dalam buku-buku sejarah sahaja. Yang ada kini beberapa golongan, beberapa puak yang tak sampai pun 10 golongan, dan kesemuanya telah menyimpang, telah menyeleweng daripada landasan Islam. Ada golongan Syiah yang dikenali dengan nama Syiah Ismailiyah Agha-Khaniyah, Syiah Ismailiyah Buhra, Syiah Duruz, dan yang sedang masih lagi menguasai Syria, mengganas membunuh umat Islam di Syria, yang dikenali dengan nama Syiah Nusairiyah Alawiyah. Dan semuanya telah terkeluar daripada Islam. Kalau ada pun yang belum terkeluar daripada Islam, golongan Zaidiyah di Yaman, yang mungkin kalau ada dalam bentuk individu-individu sahaja, kelompok-kelompok yang kecil sahaja, tidak ada dalam kelompok yang besar. Walaupun golongan Syiah yang saya sebutkan tadi, namanya tadi, juga terkeluar daripada Islam, menyimpang daripada landasan Islam, tetapi saya tidak akan membincangkan berkenaan dengan mereka. Ini kerana mereka tidak menyebarkan ajaran mereka di kalangan umat Islam. Yang ini perlu jelas. Mana yang kita bincangkan adalah yang hanya menyebarkan ajaran mereka di kalangan umat Islam, yang masuk mengganggu umat Islam. Yang tak ganggu kita, tak datang mengganggu umat Islam, yang tu kita tidak akan bincangkan kepada orang awam. Yang saya bincangkan yang begini sifatnya, yang menyebarkan ajaran di kalangan umat Islam. Iaitu golongan Syiah yang sekarang ini menguasai 2 negara, menguasai Iran dan seterusnya menguasai Iraq, yang dengan jelas dihadiahkan oleh Amerika kepada mereka. Iaitu golongan Syiah yang begitu aktif menyebarkan ajaran mereka di kalangan umat Islam di seluruh dunia Islam. Seluruh dunia Islam. Di mana sahaja ada umat Islam. Di Rusia, di Amerika, di Eropah, di Australia, di sebelah negara Arab, sebelah Asia, termasuklah di negara kita Malaysia ini. Iaitu Syiah yang dikenali dengan nama Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, atau dikenali juga dengan nama Syiah Rafidah, atau Syiah Ja'fariyah, atau di kalangan mereka ada yang memperkenalkan diri mereka dengan nama pengikut mazhab Ahlul Bait. Pengikut mazhab Ahlul Bait. Syiah ini ialah Syiah yang mempunyai kepercayaan yang khusus kepada 12 orang imam. Mereka mempunyai kepercayaan yang khusus kepada 12 orang imam. Bermula daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sehingga kepada Muhammad bin Hasan al-Askari yang dianggap oleh mereka sebagai Imamul Mahdi. Kepercayaan tersebut insya-Allah saya akan sebutkan, saya akan bincangkan selepas ini. Kepercayaan kepada 12 imam ini dari segi istilahnya, dinamakan al-imamah wal walayah, atau al-imamah sahaja, atau al-walayah sahaja. Dan ia merupakan kepercayaan yang paling penting di sisi Syiah, kerana ia merupakan rukun Islam yang paling utama di sisi mereka. Di dalam hadis mereka banyak sekali menyebutkan tentang perkara tersebut, menyebutkan tentang rukun Islam yang mana rukun yang paling utama adalah al-walayah di dalam kitab mereka. Terutama sekali di dalam kitab-kitab hadis utama mereka.
kita dengar apa yang dikatakan oleh ulama mereka berkenaan dengan perkara ini. Saya bagi dengar. من السني العادل بالأخلاق أو بالأخلاق العالية ومصير الأول إلى الجنة والثاني إلى النار في بلي. وهذا ما بيفرق شيء شكو في الشيء الفاسد فصحيح هو شاذ من ناحية، لكن عنده فرق شيء حلو من ناحية ثانية. اللي عنده حلو شنو هو حب لأهل البيت، الولاية أكو عنده، الشيء أكو عنده، ويمكن هذا الشيء شنو ينجيه في يومين يساعد الآخر. ليس صحيح يحصل له سمع الصاير شوي على استقامة الصلاة بالصوم وما شابه ذلك، لكن هم ينفع الولاية والحب عليه. أما ذاك شو عجل، لا الصلاة مقبولة، لا الحج مقبول، لا الفلوس مقبولة، قد يصلي قد يصوم كل الدعوة. فلو أن رجلا، هاي الرواية عن الإمام الباقر، هاي من الروايات المسلمة، بني الإسلام على خمسة أشياء: صلاة وصوم وحج وزكاة، ثم يقول والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية. فلو أن رجلا صام نهاره وقام ليله طيلة الدهر، طول عمره لم يقبل منه شيء، كل هباء منثورا. وطبيعي ذاك حينئذ الشيعة الفاسق يصير أول جيد. Ulama mereka tu, ulama Syiah, dia ditanya tentang mana yang lebih baik antara Syiah yang jahat dengan Sunni yang baik. Mana lebih baik? Dia jawab yang lebih baik adalah Syiah yang jahat. Sebab Syiah walaupun dia jahat, dia ada kepercayaan kepada al-walayah. Al-walayah, rukun Islam paling utama dia. Tu. Kemudian dia baca hadis tu. Dia baca hadis tersebut. Bunyal Islamu ala khamsin, ala salati waz zakati was sawmi wal hajji wal walayah. Walam yunada bi syai'in kama nudiya bil walayah. Fa akhadha an-nas bi arba'in wa taraku hadhihi yani al walayah. Hadis bagaimana makna yang di hadapan tuan-puan. Kemudian dia kata, adapun ahlus sunnah, kerana tidak ada kepercayaan kepada al-walayah, maka segala amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyanglah sepanjang malam pun, puasalah sepanjang hari pun, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana tidak ada kepercayaan kepada al-walayah. Jadi mana di sisi Syiah, al-walayah adalah merupakan rukun Islam paling utama di sisi mereka, dan kita ahlus sunnah yang tidak mempunyai kepercayaan kepada al-walayah dianggap oleh mereka iman tidak diterima dan segala amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebabkan oleh kepercayaan tersebut, maka banyak berlaku perbezaan antara kita, antara ahlus sunnah wal jamaah dengan Syiah. Antaranya perbezaan dari segi ucapan dua kalimah syahadah. Ucapan kalimah syahadah. Kita tengok macam mana syahadah mereka. لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله
وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله صلوات الله Jadi itu contoh syahadah Syiah. Bahkan itu adalah merupakan syahadah mereka yang ringkas. Syahadah mereka yang ringkas, yang mereka gabungkan daripada syahadah yang panjang. Syahadah mereka sebenarnya ni 12 syahadah kepada 12 orang imam. 12 orang imam. Ada dengan tambahan lagi wa asyhadu annal Hasan ibnahu imami wa asyhadu annal Husain ibnahu imami dan seterusnya sampai kepada syahadah kepada Imam Mahdi. Jadi kita tengok ni jenuhlah nak mengucap ni. Nak mati ya. Memang kena prepare awal-awal nak mati. Jenuh nak mengucap. Ini contoh syahadah dia. Kemudian syahadah Syiah ataupun nama Imam 12 Syiah itu sangat penting di sisi Syiah. Mereka ingat, mereka hafal, mereka tulis pada tempat-tempat yang dianggap penting oleh mereka. Dan mengikut apa yang terdapat di dalam kitab mereka, antara tempat yang ditulis adalah pada kain kafan. Pada kain kafan. Ini contoh pengkebumian seorang Syiah Melayu di Kota Baru pada tahun 2008 yang lalu. 2008 yang lalu. Kita tengok kain kafan dia. Ada tulisan merah. Cuma tak berapa nampak tulisan tu. Yang agak besar sikit tu yang nampak tu, iaitu ada huruf ya, kemudian ada kalimah Allah. Tak tahulah tu. Mungkin waliyullah ke apa ke. Boleh jadi waliyullah. Ini imam 12 dia. Walayah itu kepercayaan kepada 12 orang imam. Jadi ini gambar imam-imam mereka, 12 imam. Yang depan sekali itu Imam Ali bin Abi Talib, kemudian Imam Hasan, Imam Husain, dan seterusnya. Yang akhir sekali itu, yang tidak ada rupa tu, itu imam yang ke-12 yang dianggap oleh mereka sebagai Imamul Mahdi. Yang dianggap oleh mereka sebagai Imam Mahdi. Macam mana tidak ada rupa? Macam mana bintang saja tu? Kerana mengikut cerita mereka. Ni cerita dia lah, cerita Syiah. Imam Mahdi dia ni, pada ketika usia dia masih kecil, dia merangkak masuk dalam lubang di Samurah, Iraq, bersembunyi di situ sampai hari ni. Sampai hari ni tak keluar-keluar, duduk bersembunyi di dalam gua di Iraq. Tiap tahun ada hari-hari tertentu mereka akan pergi, pergi duk berteriak, duk panggil Imam Mahdi dia tu, ya sahibaz zaman, yal qaim, yal mahdi dan sebagainya. Dia duk panggil, adrikna, tolonglah kami, cepat-cepatlah keluar kepada kami. Itu kepercayaan mereka tentang imam yang ke-12 tu. Ini antara contoh gambar-gambar imam mereka. Kemudian gambar imam-imam itu sangat penting di dalam menyatakan kecintaan kepada imam-imam mereka. Mereka akan letak gambar tu di rumah-rumah mereka. Cuma orang Melayu ni umumnya mereka tak berani meletakkan di ruang yang terbuka. Di ruang tamu mereka tak berani. Mereka letak di tempat yang tersorok sedikit, yang agak tersorok. Itu memang saya dapat maklumat, dapat cerita daripada bekas isteri Syiah dan sebagainya. Mana memang mereka letak di tempat yang tersorok. Ini contoh gambar di rumah seorang tokoh usahawan Melayu di Perlis.
Yang mana dia ni memang timbul kontroversi. Apakah dia Syiah ataupun Ahlus Sunnah. Tiba-tiba dia sendiri yang upload, yang masukkan gambar dia di dalam Facebook dia, gambar hari raya di rumah dia dengan beberapa keping gambar berlatar belakangkan gambar Imam 12. Berlatar belakangkan gambar Imam 12. Tu. Ada gambar Ahmadinejad, ada gambar Muqtada As-Sadr dan juga gambar imam-imam 12. Di sudut yang lain pula ada gambar di Karbala, gambar Imam Hussein dan sebagainya. Mana ini contoh bagaimana orang Melayu mereka meletakkan gambar imam-imam mereka ni di rumah-rumah mereka. Saya pernah suatu ketika saya ceramah di Ipoh, di Manjoy, Ipoh, Kampung Tengku Husin nama. Selepas daripada ceramah, ada seorang anak muda, dia baiki akaun. Dia cerita kepada saya dia pernah masuk ke dalam bilik rumah seseorang untuk baiki akaun. Dia masuk dalam bilik itu, dia tengok keliling dalam bilik itu, keliling penuh dengan gambar. Tapi dia tak tahu gambar apa. Dia tengok sajalah. Dia tengok saja. Selepas daripada tu, bila dia tengok pembentangan saya, bila saya tunjuk gambar yang 12 imam tadi tu, dia pun teringat balik. Dia kata betul-betul gambar ni dia tengok di rumah orang tu. Dia tengok di rumah orang tu. Jadi maknanya orang tu tempat yang dia pergi baiki akaun tu Syiah lah tu. Kalau Ahlus Sunnah takkan nak letak gambar tu dekat rumah dia. Cuma dia letak di dalam bilik, tempat yang tersorok supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ini antara simbol dia lah, Bahtera Nuh dengan layar-layar dan juga nama imam-imam mereka. Baik. Jadi tadi saya telah sebutkan berkenaan dengan kepercayaan kepada 12 imam yang dinamakan Al-Walayah, yang merupakan rukun Islam yang paling utama di sisi Syiah. Rukun Islam yang paling utama di sisi Syiah. Apakah ciri-ciri kepercayaan tersebut? Apakah ciri-ciri kepercayaan kepada 12 orang imam tersebut? Apa dia? Antara ciri-ciri kepercayaan kepada 12 imam tersebut ialah imam wajib ditaati mengikut fahaman Syiah. Wajib kena taat kepada imam tersebut mengikut fahaman mereka, mengikut fahaman Syiah. Macam mana cara wajib taat kepada imam-imam tu? Mengikut cara mereka, mengikut fahaman mereka. Iaitu antaranya menganggap imam-imam itu dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas, berdasarkan dalil daripada Allah taala. Imam-imam itu terpelihara daripada dosa. Imam-imam itu dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala direct selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana direct selepas Nabi, tanpa perantaraan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Mana direct selepas Nabi terus kepada Ali. Dan di antara dia lagi iaitu mereka mengatakan imam-imam itu maksum, terpelihara daripada dosa kecil, dosa besar, salah, silap dan sebagainya. Bahkan mereka memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada imam-imam mereka. Antaranya mengatakan imam-imam mereka memiliki dunia dan akhirat. Imam-imam mereka kekal, tidak binasa. Dan imam-imam mereka mengetahui segala perkara, termasuklah perkara ghaib. Kerana mereka memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada imam mereka. Jadi bermakna mereka telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kepercayaan kepada imam-imam mereka. Mereka melakukan syirik. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mempertahankan tauhid. Kita berpegang kepada tauhid. Tetapi mereka tidak. Mereka merobohkan tauhid dan membesarkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita tengok dari segi amalan Syiah, dari segi pengamalan Syiah, amalan ataupun hubungan Syiah dengan imam-imam mereka,
bagaikan amalan kita, amalan ahlus sunnah, hubungan ahlus sunnah dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala. Kalau kita dengan Allah Ta'ala begini, maka begitulah Syiah dengan imam-imam mereka. Begitulah Syiah dengan imam-imam mereka. Antaranya, kita tengok, antara dia bila menghadapi saat-saat kematian, kita tengok macam mana Syiah bila nak mati. Bila nak mati. Jadi kita tengok, kalau kita dekat nak mati, kita sebut nama apa? Kita sebut nama Allah. Kita nak mengucap kalimah Allah. Tu. Kalau dapat nak ucap penuh, asyhadu an la ilaha illallah, tidak pun sebut Allah. Tapi kita tengok Syiah nak mati, dia sebut nama siapa? Nama imam-imam dia. Ya Ali, Ya Husain, Ya Hasan, Ya Mahdi. Tak sempat tak sebut sampai 12. Tak sempat kot. Tak sempat, tak jadi je. Tak syahid lah kira-kira dia. Tengok. Kita sebut nama Allah, mereka sebut nama imam-imam mereka. Itu ketika menghadapi saat-saat kematian. Begitu juga bila nak melakukan sesuatu pekerjaan. Kita tengok peserta angkat berat Iran di dalam sukan Olimpik. يا مولاي يا أمير المؤمنين يا فاضل الزمان كنا نشتغل Jadi kita dengar apa yang disebut tadi. Ya sahibaz zaman, wahai tuan punya zaman. Wahai tuan punya zaman. Siapa tuan punya zaman tu? Imam Mahdi. Dia panggil Imam Mahdi dia yang duduk dalam gua tu. Dia panggil Imam Mahdi dia yang duduk dalam gua tu. Ya maulaya ya amirul mukminin, wahai maula saya, wahai amirul mukminin. Siapa? Sayyidina Ali. Mana dia panggil imam dia yang mula-mula, dia panggil imam dia yang kemudian. Suruh datang tolong dia. Tapi Imam Mahdi tak boleh keluar gua. Duduk dalam gua. Jadi berbeza tak dengan kita? Kalau kita nak melakukan sesuatu pekerjaan, maka kita akan sebut nama Allah. Kita akan baca bismillah. Kita akan baca bismillah. Tapi mereka tidak. Mereka sebut nama imam mereka. Kemudian, untuk setiap imam, mereka akan melakukan sambutan-sambutan tertentu untuk setiap imam. Untuk setiap imam, mereka akan melakukan sambutan-sambutan tertentu. Seperti sambutan kelahiran dan juga sambutan kematian untuk imam-imam mereka. Dan di dalam sambutan tersebut mereka akan mengungkapkan pujaan kepada imam-imam mereka. Yang mana pujian ataupun pujaan kepada imam-imam mereka tu ada di antaranya yang sampai kepada peringkat pemujaan kepada Tuhan. Pemujaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar apa kata mereka.
Jadi kita dengar apa yang diungkapkan oleh mereka. Husain adalah kebahagiaan, Husain adalah kesenangan, Husain adalah kemenangan. Hidup kami untukmu Husain, segala-galanya untuk Husain. Tu hidup untuk Husain, mati untuk Husain, semua untuk Husain. Semua untuk Husain. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kata semua untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kata semua untuk Allah. Tapi mereka kata semua untuk imam mereka. Semua untuk imam mereka. Kenapa? Kerana kepercayaan kepada imam-imam mereka yang sampai kepada peringkat menyemutukan Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada peringkat mereka memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada imam-imam mereka. Kerana itu mereka puji sampai kepada tahap tersebut. Ini antara amalan harian mereka. Ini antara amalan harian mereka. Yang mereka baca pada setiap hari dengan bilangan-bilangan tertentu mengikut keperluan. Apa yang mereka kata tu? Nadi aliyan mazharal ajaibi tajidhu aunan laka fin nawaibi kullu hammin wa ghammin sayanjali biwalayatik ya Ali ya Ali ya Ali. Serulah Ali tempat nyata segala keajaiban. Engkau akan dapat ya Ali penolongmu di dalam musibah yang menimpa. Setiap kesedihan, setiap kepayahan, kepedihan akan tersingkap dengan walayahmu. Wahai Ali, wahai Ali, wahai Ali. Tu kita tengok. Kalau kita ada apa-apa musibah, ada apa-apa hajat, kita minta dengan Allah Ta'ala. Kita sembahyang hajat. Tapi mereka tidak. Mereka minta dengan imam mereka. Ini ayat pagar rumah ni. Ayat bomoh. Ayat dukun. Buat pagar rumah. Yang ni saya ambil gambar ni di rumah seorang pensyarah ITM. Yang mana rumah dia tu kena gangguan makhluk halus. Dia cerita kepada adik dia. Adik dia tu Syiah. Lalu adik dia bagi bacaan ni, bagi doa ni, suruh letak di pagar rumah. Dia duduk satu taman dengan saya. Kemudian dia rasa tak selesa. Apa benda yang dia tulis ni? Dia rasa tak selesa. Dia bagi tahu saya, dia minta tolong saya datang tengok. Kemudian saya pun pergi tengok. Bila saya tengok, saya kata tak boleh ni. Ini syirik. Saya kata ini syirik. Apa yang ditulis tu? Wilayatu Ali ibn Abi Talib husni faman dakhala husni amina min azabi. Walayah Ali bin Abi Talib adalah bentengku. Sesiapa yang masuk ke dalam bentengku aman daripada azabku. Sesiapa yang masuk ke dalam bentengku aman daripada azabku. Jadi nak minta perlindungan daripada makhluk halus pun minta perlindungan daripada imam. Bukan minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni pagar rumah sebuah rumah penjagaan anak yatim di Perak. Tu tengok, penjaga dia, penyelia dia seorang Syiah. Nak suruh jaga anak yatim pun minta tolong dengan imam mereka, bukan minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kepercayaan mereka kepada imam seolah-olah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh Syiah Iraq. Inna lil Husaini wa inna ilaihi raji'un. Baik. Jadi itu kepercayaan kepada imam 12. Kepercayaan kepada al-walayah yang menyentuh soal ketuhanan. Yang menyentuh soal ketuhanan. Tu. Mana sampai kepada peringkat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari satu sudut yang lain pula, kepercayaan kepada imam 12 tersebut menyentuh soal kenabian. Menyentuh soal kenabian. Bila mana Syiah memberikan sifat khusus kenabian kepada imam-imam mereka dengan mengatakan imam mereka maksum, imam mereka terpelihara daripada dosa kecil, dosa besar dan sebagainya. Dan mereka mengatakan imam mereka menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan imam mereka menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Bahkan mereka mengatakan imam-imam mereka lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi dan juga daripada malaikat. Tinggi lagi. Ini disebutkan sendiri oleh Khomeini di dalam Al-Hukumah Al-Islamiyah
inna lil imami maqaman mahmuda la yablughuhu malakun mukarrab wala nabiyyun mursal. Imam mempunyai kedudukan yang terpuji yang tidak sampai kepadanya malaikat yang hampir dengan Allah dan nabi lagi rasul. Di rumah seorang Syiah Kedah. Rumah seorang Syiah Kedah. Dalam gambar tu kumpulan berzanji. Tapi dia nafilah, dia kata kami tidak Syiah. Kami hanya pergi berzanji rumah Syiah tu saja. Kita tengok di dinding rumah dia tu. Di dinding rumah dia tu ada gambar Khomeini, gambar Ali Khamenei, kemudian ada kain rentang bertulis Allahumma rzuqni syafa'atal Husain. Ya Allah, berilah rezeki kepada aku syafaat Husain. Berilah rezeki kepada aku syafaat Husain. Jadi nak minta syafaat Husain, bukan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab imam lebih tinggi kedudukannya daripada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Mana imam ni kedudukan lebih tinggi daripada nabi. Maknanya dari satu sudut mana kepercayaan Syiah kepada Imam 12 menyentuh soal ketuhanan, dari sudut yang lain menyentuh soal kenabian, Baik. Kemudian kita tengok tadi sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, mana kepercayaan yang pertama Syiah adalah kepercayaan kepada 12 imam. Jadi kita tengok tadi mana mana kepercayaan yang pertama Syiah ialah kepercayaan kepada 12 orang imam yang merupakan kepercayaan yang paling utama di sisi mereka, akidah yang paling utama di sisi mereka. Kemudian kita tengok imam-imam tu, 12 imam tu, kalau kita tengok semuanya adalah merupakan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan tokoh-tokoh kita, tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana kalau kita tengok Sayyidina Ali itu adalah merupakan khalifah yang keempat di sisi kita. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu merupakan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita kasih kepada mereka, kita pun ikut ajaran mereka. Kemudian kita tengok yang keempat, yang kelima, yang keenam. Mereka tu semua adalah merupakan mana periwayat utama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merupakan periwayat utama hadis di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana kita boleh tengok nama mereka di dalam kitab-kitab utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, umpamanya di dalam kitab Bukhari, Muslim dan kitab-kitab sunan yang lain. Mana di dalam kitab-kitab sunan di sisi Ahlus Sunnah kita akan dapati nama-nama mereka wujud di dalam kitab Ahlus Sunnah. Maknanya mereka adalah merupakan tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merupakan tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas tu macam mana pula Syiah kata tokoh dia? Syiah kata imam dia, macam mana pula? Jadi kalau kita tengok tadi, kalau Syiah dia anggap Sayyidina Ali itu imam dia, kita kata Sayyidina Ali khalifah yang keempat di sisi kita, maka akan rupa Sayyidina Ali itu akan menjadi dua wajah yang berbeza, dua rupa yang berbeza yang tidak sama, dua rupa yang tidak sama. Jadi apakah hakikat yang sebenar antara Syiah dengan imam-imam mereka, imam-imam tersebut? Apakah benar imam-imam anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan imam-imam mereka atau macam mana? Atau macam mana? Hakikat yang sebenarnya hubungan Syiah dengan imam-imam mereka itu dengan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak lebih daripada hubungan Kristian dengan Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana Kristian mendakwa
Kristian mendakwa mengikut Nabi Isa alaihi salam, tetapi sebenarnya Nabi Isa tidak mempunyai sebarang hubungan dengan Kristian, dan Kristian juga tidak mempunyai hubungan dengan Nabi Isa. Begitu juga dengan Syiah. Begitu juga dengan Syiah, mereka mendakwa mempunyai hubungan dengan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendakwa anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah imam-imam mereka. Tetapi hakikat yang sebenarnya, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tidak mempunyai hubungan dengan mereka, dan mereka juga tidak mempunyai hubungan dengan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Langsung tidak mempunyai sebarang hubungan. Mereka hanya mendakwa sahaja. Nanti saya akan tunjukkan video amalan-amalan mereka, yang mana kita boleh tengok apakah sesuai amalan-amalan tersebut nak dinisbahkan ataupun dihubungkan kepada anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, daripada mana ajaran mereka? Daripada mana punca ajaran mereka? Ajaran mereka sebenarnya berpunca daripada dua unsur utama. Tiga sebenarnya. Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dan yang paling banyak adalah Yahudi. Itu yang paling banyak. Sebab itu amalan Syiah banyak sekali keserupaan dengan amalan Yahudi. Banyak sekali keserupaan. Saya ada bawa satu buku. Satu buku yang insya-Allah akan dijual di belakang sana. Sekarang ini pun sedang dijual. Dalam buku tu mengandungi 3 ketakhijah saya. Ketakhijah yang kedua bertajuk Sumber Ajaran Syiah. Di dalam ketakhijah tersebut, saya membuktikan bahawasanya Syiah berpunca daripada Yahudi. Dan saya kemukakan mana pengasas kepada ajaran Syiah dengan rujukan-rujukan. Dan juga saya kemukakan 10 persamaan antara Syiah dengan Yahudi dengan ada rujukan. 10 persamaan dengan detail. Mana saya sebut Yahudi kata begini dengan rujukan kitab Yahudi. Syiah kata begini dengan rujukan kitab Syiah. Sama sahaja. Sama sahaja. 10 persamaan yang saya sebutkan sedemikian. Saya sebutkan sedemikian. Kemudian persamaan-persamaan yang lain yang saya sebutkan sepintas lalu sahaja. Saya sebutkan sepintas lalu sahaja. Jadi nak tahu lebih detail, kena tengok buku itulah. Bagaimana persamaan di antara Syiah dengan Yahudi yang merupakan asal kepada ajaran mereka. Baik. Jadi itu ajaran yang pertama, pegangan yang pertama, akidah yang pertama, iaitu akidah al-imamah wal walayah, yang merupakan rukun Islam yang paling utama di sisi mereka. Kemudian kita pergi kepada akidah yang lain. Saya nak sebut beberapa sahaja. Antara akidah Syiah, pegangan Syiah ialah mereka menganggap bahawasanya Al-Quran yang ada sekarang ini telah ditokok tambah. Telah berlaku penyelewengan padanya. Mereka mengatakan Al-Quran yang ada ini tidak asli lagi. Cuma di dalam kitab mereka, imam mereka menyuruh supaya baca Al-Quran yang ada ini dan tunggu Imam Mahdi mereka akan mengeluarkan Al-Quran yang sebenar. Bila Imam Mahdi dia keluar daripada gua, sekarang ni Quran yang sebenar duduk dalam gua, duduk dengan Imam Mahdi. Duduk dengan Imam Mahdi di dalam gua. Jadi bila Imam Mahdi dia keluar kelak, Imam Mahdi akan mengeluarkan Al-Quran yang sebenar di sisi Syiah. Jadi dalam buku saya tu ada ketakhijah yang ketiga, khusus saya membincangkan berkenaan dengan Quran di sisi Syiah. Berapa jenis Quran dia, berapa jenis kitab dia, yang dianggap sebagai kitab suci. Kemudian di antara akidah Syiah lagi ialah akidah takfirus sahabah, iaitu mereka menganggap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya telah murtad sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 3 orang sahaja, iaitu Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dhar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi.
Campur dengan yang dianggap sebagai imam-imam mereka tu adalah 7 atau 8 orang sahaja yang tidak murtad. Yang lain semuanya telah murtad. Bahkan mereka menganggap sahabat-sahabat Nabi SAW adalah merupakan manusia paling jahat di atas muka bumi. Manusia paling jahat di atas muka bumi. Itu anggapan mereka kepada sahabat-sahabat. Yang mana bagi kita, manusia yang terbaik selepas Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam itu di sisi kita. Itu di sisi kita. Caci maki kepada sahabat-sahabat, maki hamun kepada sahabat-sahabat ni perkara biasa sahaja di sisi Syiah. Mainan mulut dia aja. Caci maki hamun terhadap sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kita tengok bagaimana mereka melaknat, mencaci maki sahabat-sahabat. وإن كان لهم علينا في أن الشيعة يكرهون عمر ويبغضونه ويلعنونه بالصلوات. عمر ملعون ويجب كذب الصلاة لعمر لعنه الله. هذا عمر بن الخطاب لعنة الله عليه وعمر لعنه الله. عمر بن الخطاب لعنة الله عليه قال ذكر حديث حافظ عمر بن الخطاب عثمان بن عفان لعنة الله عليه. Kita tengok mereka melaknat 3 khalifah umat Islam. Main-main je laknat. Kita tengok pula bagaimana mereka melaknat isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. لماذا سميت عائشة بحمراء؟ حمراء تصير حمارة. هيك بس قبل ايه؟ انتوا احرار. لعنة الله عليك يا عائشة. لعنة الله عليك يا عائشة. لعنة الله عليك يا عائشة. لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. سبحانك هذا بهتان. Kita tengok bagaimana mereka melaknat isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengadakan di dalam kitab mereka, mana di dalam kitab mereka penuh dengan kisah-kisah, cerita-cerita kononnya kejahatan sahabat. Kononnya kejahatan sahabat penuh. Macam-macam cerita kononnya sahabat-sahabat Nabi SAW ini adalah jahat. Dan di antara cerita yang sangat masyhur di kalangan mereka, iaitu cerita kononnya Sayyidina Abu Bakar telah menzalimi Fatimah, menzalimi anak Nabi SAW. Kononnya Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Sayyidina Umar, Khalid bin Al-Walid dan sahabat-sahabat yang lain supaya pergi serbu rumah Fatimah, pergi serbu rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pergi serbu rumah Fatimah, pergi bakar rumah Fatimah dan paksa Sayyidina Ali supaya berbai'ah kepada Abu Bakar. Itu cerita yang mereka adakan, yang mereka buat. Jadi mereka buat cerita ni, kononnya anak cucu Nabi ni bergaduh dengan sahabat. Kononnya anak cucu Nabi SAW bergaduh dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Itu cerita yang diadakan oleh mereka. Baik. Jadi mereka kata, ni, lalu mereka buat dalam bentuk lakonan. Mereka buat dalam bentuk teater ni. Tu Umar tu. Tu Khalid bin Al-Walid. Kemudian mereka kata Sayyidina Umar tendang pintu rumah Fatimah. Tendang pintu rumah Fatimah sehingga gugur anak yang dikandung oleh Fatimah yang nak diberikan nama Muhsin. Nak diberikan nama Muhsin. Jadi itu
cerita yang diada-adakan oleh mereka, kononnya sahabat-sahabat ni semuanya jahat, zalim, menzalimi anak cucu Nabi SAW. Itu cerita yang diada-adakan oleh mereka. Jadi mereka buat dalam bentuk teater begitu, dan mereka buat dalam bentuk mana penceritaan semula. Penceritaan semula. Tu baik. Jadi mana dia buat kisah kononnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar dan sahabat-sahabat yang lain menzalimi Fatimah. Jadi kalau kita tengok tadi budak tu buat cerita, kita tengok, kita pun sayu tengok. Kita pun naik sayu tengok. Hasil dia menyebabkan kita, mana yang dikehendaki oleh mereka ialah jadi sayu, kesian kepada anak Nabi SAW itu. Dan lebih lagi daripada itu adalah untuk menimbulkan kebencian kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, supaya benci. Jadi bila kita tengok tadi, dia buat cerita kononnya Abu Bakar, kononnya Umar menzalimi Fatimah, menzalimi anak Nabi SAW, maka akan timbul di dalam hati kita kebencian kepada sahabat-sahabat tersebut. Kita akan jadi celaka Abu Bakar, celaka Umar, celaka sahabat-sahabat. Kita akan jadi marah kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh mereka. Kenapa Syiah dia benci kepada sahabat-sahabat? Sebab apa benci sangat kepada sahabat-sahabat ni? Sampai begitu sekali kebencian mereka kepada sahabat-sahabat. Kerana mereka hendak, kerana di dalam ajaran mereka, maksud ajaran mereka adalah untuk merobohkan ajaran Islam, merobohkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga merobohkan pada sepenuhnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu matlamat di sebalik ajaran Syiah. Itu matlamat dia. Jadi salah satu daripada cara untuk merobohkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah dengan cara menyerang sahabat, dengan cara serang sahabat. Sebab apa? Sebab bila sahabat diserang, bila sahabat dianggap manusia yang jahat, binaan sahabat telah pun roboh, maka dengan sendirinya segala yang dibawa, sumber Ahlus Sunnah yang dibawa melalui sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tidak lagi boleh dipercayai. Tidak lagi boleh dipercayai. Kita boleh percaya kepada Quran, kita boleh percaya kepada hadis yang dibawa oleh sahabat-sahabat yang kononnya adalah jahat. Kita boleh percaya. Kalau kita pegang sahabat jahat, kita boleh percaya ke Quran yang dia bawa? Kita boleh
Kita boleh percaya ke hadis yang dia bawa? Bolehkah? Tentu sekali tak boleh. Tentu sekali mustahil kita akan percaya kepada apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan bila mana Syiah mereka telah berjaya merobohkan sumber utama Ahlus Sunnah, merobohkan pegangan utama Ahlus Sunnah itu, maka mereka menggantikan dengan ajaran mereka. Mereka menggantikan dengan ajaran mereka. Sebab itu kita tengok ajaran Syiah bukan macam ajaran-ajaran sesat yang lain. Kita tengok ajaran sesat yang lain di Malaysia khususnya dan di luar negara begitu juga. Nah, kita tengok ajaran yang heboh beberapa ketika dulu, ajaran Tuhan Harun. Tuhan Harun. Nah, kita tengok ajaran Tuhan Harun ni ada kitab ke? Ada ulama ke? Tidak ada sama sekali. Tuhan pun kena seteruk. Nak buat macam mana? Kita tengok ajaran lain, ajaran Ayah Peng kita tengok. Apa yang ada pada ajaran Ayah Peng? Mana ada kitab? Mana ada ulama? Ada teko aja di besuk tu. Begitu juga kita tengok ajaran Arkam. Berapa biji sangat buku dia? Mana mereka tidak ada tempat untuk berpaut jika mereka menolak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tengok anti hadis. Dia nak tolak hadis. Lepas tu dia mati nak buat macam mana? Isi dalam guni-gula lah jawab dia. Dah tak ada panduan bila dia tolak hadis. Tetapi ajaran Syiah, kita tengok ajaran Syiah dan kita bandingkan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita Ahlus Sunnah, kita mempunyai kitab suci iaitu Al-Quran. Kita ada Al-Quran yang dianggap sebagai kitab suci. Maka Syiah mempunyai Nahjul Balaghah yang dianggap sebagai kitab suci di sisi mereka. Mereka ada Nahjul Balaghah. Kalau kita ada kitab-kitab hadis utama, kita ada Bukhari, Muslim, kita ada Abu Daud, Sunan Tirmizi dan pelbagai kitab yang lain, maka Syiah juga tidak ketinggalan. Mereka mempunyai kitab-kitab hadis utama mereka. Mereka mempunyai 4 kitab hadis sahih yang dipanggil As-Sihahul Arba'ah, yang terdiri daripada Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yahduruhul faqih dan Tahdzibul Ahkam. Al-Kafi saja, kitab hadis di Al-Kafi saja 12,000 hadis. Itu baru satu kitab baru. Lepas tu hadis dia ni tak sama dengan hadis kita. Hadis dia macam yang saya sebutkan tadi lah, yang saya tunjukkan tadi, dan juga yang saya akan tunjukkan lagi selepas ini. Hadis dia, hadis kita yang kita ambil daripada Nabi SAW. Hadis mereka yang mereka nisbahkan kepada imam-imam mereka berbeza sama sekali. Tidak sama-sama sekali, sangat-sangat berbeza. Sebab tu orang kita, orang Melayu ni jadi Syiah 2-3 hari dah. Jadi Syiah 2-3 hari dia tolak tu ajaran Ahlus Sunnah, langsung tak nak pakai ajaran Ahlus Sunnah. Kalau kita Ahlus Sunnah, kita kata buka puasa masuk waktu maghrib terus berbuka puasa. Mereka kata tidak, dekat Isyak baru buka puasa. Itu ajaran dia, yang mana asalnya adalah ajaran Yahudi. Kalau kita kata sembahyang 5 waktu, Nabi buat 5 waktu, buat dengan Jibril 5 waktu, mereka tolak. Mereka kata 3 waktu je. Dan banyak lagi amalan-amalan mereka yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah, dan mereka menolak Ahlus Sunnah wal Jamaah secara total. Baik. Begitu juga banyak lagi. Mereka ada kitab-kitab yang lain. Mereka ada seperti Biharul Anwar, kitab hadis 110 jilid, bukannya sikit-sikit. Dan banyak lagi kitab-kitab mereka. Dan mereka mempunyai bidang ilmu dalam pelbagai bidang ilmu. Mereka mempunyai rujukan dalam pelbagai bidang ilmu, dalam bab hadis, dalam bab tauhid, dalam bab syariat, semuanya tidak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga ulama-ulama mereka di dalam pelbagai bidang tersebut tidak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi bila terima Syiah, dengan sendirinya akan ditolak Ahlus Sunnah. Dengan sendirinya akan robohlah ajaran Islam, ajaran Ahlus Sunnah di sisi mereka. Jadi mana matlamat daripada mereka tolak sahabat adalah untuk merobohkan ajaran Islam, merobohkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah secara total. Baik. Jadi itu sedikit berkenaan dengan masalah akidah. Kemudian saya nak sebut sedikit berkenaan dengan persoalan syariat. Dari segi syariat pun Syiah tidak sama dengan syariat kita, syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak sama. Di sisi kita, syariat kita, amalan yang mendatangkan pahala yang besar adalah amalan dalam konteks hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu amalan yang mendatangkan pahala yang besar. Amalan dalam konteks hubungan dengan Allah Ta'ala, seperti sembahyang, seperti puasa dan sebagainya. Itu amalan yang mendatangkan pahala yang besar. Tetapi di sisi Syiah, amalan-amalan tersebut dipandang sepi, dipandang remeh. Yang menjadi amalan yang besar di sisi mereka adalah amalan dalam konteks hubungan dengan imam-imam mereka. Dalam konteks hubungan dengan imam-imam mereka. Antaranya amalan menziarahi kubur imam-imam mereka, ataupun sebenarnya tawaf kubur imam-imam mereka. Yang ni pahala cukup-cukup besar. Tengok berbeza. Jadi amalan yang utama di sisi kita amalan hubungan dengan Allah Ta'ala, tetapi di sisi Syiah hubungan dengan imam-imam mereka. Kita tengok kelebihan tawaf di kubur imam-imam mereka. Jadi kita tengok kubah besar tadi, kubah warna kuning. Kalau kita Ahlus Sunnah, orang Islam, kalau kita tengok kubah besar macam tu, kita kata apa? Tentu sekali kita kata masjid. Betul tak? Kubah besar mestilah masjid. Tetapi di negara Syiah, Iran, Iraq, kalau kita tengok kubah besar seperti kubah tadi, bukan main besar, warna kuning, maka kita jangan anggap itu adalah masjid. Silap kalau anggap masjid. Tetapi itu adalah kubur. Kubur apa tadi? Kubur Imam Husain di Karbala. Kubur Imam Husain di Karbala. Begitu juga dengan kubur imam-imam mereka yang lain, besar-besar, jauh lebih besar daripada masjid. Kubur Imam Ali Ar-Ridha, kubur Imam Musa Al-Kazim, kubur Khomeini sendiri di Iran begitu besar, lebih besar daripada masjid. Jadi kita Ahlus Sunnah, kita mengagungkan rumah Allah, membesarkan rumah Allah, tapi mereka membesarkan kuburan imam-imam mereka. Mereka membesarkan, memuliakan kubur imam-imam mereka. Kita tengok apa kelebihan pergi ke kubur imam mereka. بأن الله يخلق من عرق زوار قبر الحسين عليه السلام من كل عرقة 70,000 ملك يسبحون الله ويستغفرون له ولزوار الحسين عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. قال الإمام الصادق عليه السلام: من أتى قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. فإذا أتيت التراث فاغتسل وعلقنا عليك وامشي حافيا وامشي مشي العقل. Kita tengok tadi
pahala pergi ke kubur Imam Husain. Tengok, bukan main besar pahala dia. Tu selangkah pergi, ampun 1000 dosa, angkat 1000 darjat, dapat 1000 pahala. Kita nak cari mana pahala sebesar tu? Tengok, pahala mengagungkan, membesarkan kuburan imam-imam mereka. Begitu juga dengan kuburan imam-imam mereka yang lain. Semuanya pahala dia cukup besar, cukup besar. Banyak lagi kalau kita nak tengok video-video berkenaan dengan kelebihan pergi tawaf ke kubur imam-imam mereka. Jadi ni kita tengok orang pakai ihram. Orang pakai ihram ni. Tapi adakah kita tengok orang pakai ihram macam ni? Orang kita pakai ihram macam ni ke pergi ke Mekah? Nampak perut, nampak pusat tu. Apa tu? Nampak habis. Tu. Lepas tu, ini di mana ni? Ini wukuf pada hari Arafah tahun 1431 Hijriyah, tetapi tempat wukufnya adalah di kubur Imam Husain di Karbala. Kita wukuf di Padang Arafah, tempat kita wukuf. Mereka wukuf di Karbala. Dan di sinilah sebenarnya mereka melakukan kerja haji. Sebab apa begitu? Sebab mereka menganggap Karbala dan Najaf adalah tanah suci bagi mereka, dan mereka tidak terima Mekah dan Madinah adalah tanah suci bagi mereka. Tengok, dari segi tanah suci pun berbeza. Dari segi tanah suci pun tak sama antara kita, antara Ahlus Sunnah dengan golongan Syiah, tak sama. Tak sama. Ni tengok contoh macam mana mereka pergi buat amalan tawaf di kuburan Imam Husain di Karbala. Ali Muhammadin wa Muhammadun mulqan bila takfini tad'u khalfahum biranini. Jadi pada ketika dia duduk di Karbala ni, di kubur Imam Husain ni, dia duduk puja Imam Husain, duduk puja, duduk cerita sedih. Lepas tu dia langlah, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Kita kata labbaik Allah, dia kata labbaika ya Husain. Tengok berbeza, semuanya berbeza. Tak sama dengan kita, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan mereka mana cuba untuk mengalihkan kiblat daripada Mekah ke Karbala. لأن كربلاء يجب أن تكون هي قبلة العالم الإسلامي، لأن فيها الحسين، وإن شاء الله من يأتي على الأخوة في الحكومة المحلية أن يعجلوا ويسرعوا في تطوير الخدمات اللائقة المناسبة لاستقبال زوار الإمام الحسين في كل المناسبات. وزائري الإمام الحسين ليسوا فقط في المناسبات التي نحياها في 10 من المحرم وفي 40، وإنما في كل جمعة بل في كل يوم، لأنه قبلة، والقبلة نتجه إليها في كل يوم 5 مرات، وكذلك الحسين هو ابن هذه القبلة التي أوصانا الله تبارك وتعالى أن نتجه إليها. Kita tengok tu Perdana Menteri Iraq yang merupakan Syiah ni lah. Tengok dengan jelas, dia mengatakan nak mengalihkan kiblat ke Karbala, nak alih kiblat ke Karbala. Sebab itu memang kepercayaan mereka. Dan di sisi mereka, mengikut fahaman mereka, Imam Mahdi mereka, bila Imam Mahdi mereka keluar daripada gua, muncul kelak, salah satu daripada tugas Imam Mahdi ialah meruntuhkan Kaabah dan merobohkan Kaabah dan mengalihkan manusia ke Karbala. Itu salah satu daripada tugasan Imam Mahdi mereka. Jadi itu di antara amalan yang memberikan pahala yang besar di sisi Syiah, iaitu dalam konteks hubungan dengan imam-imam mereka. Begitu juga amalan lain dalam konteks yang sama, dalam konteks hubungan dengan imam-imam mereka. Bagi mereka amalan itu mendatangkan pahala yang besar. Mereka buat.
seperti sambutan kelahiran dan kematian imam mereka. Seperti sambutan kelahiran dan kematian imam mereka buat. Bagi mereka amalan itu amalan yang mendatangkan pahala yang besar, amalan yang mulia atas nama cintakan imam mereka. Ini sambutan wiladah Fatimah. Sambutan wiladah Fatimah. Tengok dia puja Fatimah. Semenjak azali lagi cinta kepada Fatimah. Apa hal semenjak azali lagi cinta pada Fatimahnya? Fatimah bila adanya? Kita kata kita buat perjanjian dengan Allah Ta'ala di alam azali tu. Dia kata tidak. Mana buat memberi kecintaan kepada imam-imam dan juga orang-orang yang dianggap sebagai manusia suci di sisi mereka. Begitu juga di antara amalan yang mendatangkan pahala yang besar di sisi mereka. Atas nama cintakan imam mereka adalah amalan sambutan kematian imam mereka. Syahadah. Yang ini dia panggil syahadah, yang tadi dia panggil wiladah. Ini sambutan kematian imam-imam mereka. Seperti ini kematian Imam Ali Ar-Ridha. Jadi ni kita tengok anak-anak kita, anak-anak Melayu, yang melakukan sambutan sedemikian. Mana mereka ajar anak-anak mereka melakukan amalan-amalan sebegini atas nama cintakan imam mereka. Lepas tu kenapa orang Syiah ni suka sangat tepuk dada ni? Kenapa yang suka sangat tepuk dada ni? Orang kita ada ke nak buat tepuk dada begini? Mari-mari masjid duduk tepuk dada luar tu. Hambak kau tu imam. Tu imam tengok, apa hal ni? Telefon polis duduk tepuk dada. Jadi kita tak ada sebab untuk kita nak buat. Tetapi kenapa Syiah dia buat? Latih anak-anak mereka buat. Kenapa? Kerana kalau kita tengok di dalam cerita Syiah tentang imam-imam mereka, ni cerita versi dia lah, bukan versi kita. Versi dia. Cerita tentang imam-imam mereka semuanya cerita sedih. Semuanya cerita sedih. Imam dia, Sayyidina Ali sedih, Fatimah sedih, Hasan sedih, Husain sedih. Semua cerita sedih. Tidak ada cerita yang menggembirakan. Jadi mereka meratapi, mereka kata kami tak sempat nak bela imam-imam kami. Kami tak sempat bersama mereka di dalam merasai keperitan, merasai penyiksaan tersebut. Maka kami nak rasa keperitan yang dilalui oleh mereka, maka kami menyeksa diri kami. Jadi dia seksa diri dia tu, dia pukul belakang dia tu, dia buat macam-macam lagi amalan menyeksa diri tu atas nama apa? Atas nama cintakan imam-imam mereka, atas nama nak merasai kepedihan, kesusahan yang dilalui oleh imam-imam mereka. Kita boleh terima ke benda tu? Tentu sekali kita tak boleh terima. Mereka buat dalam bentuk pertunjukan, mereka buat dalam bentuk persembahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibati Karbala di
Kita nak ajar tak anak-anak kita buat benda begini? Kita kata apa kerja dok ajar budak-budak buat kerja begini. Betul ke ayah mak dia tu? Kita kata. Tapi bagi mereka bagus. Nak mengajar merasai keperitan yang dilalui oleh imam atas nama cintakan kepada imam-imam mereka. Yang mereka dakwa imam itulah yang saya sebut tadi. Sebenarnya imam-imam tu tidak ada hubungan pun dengan mereka. Cuma mereka dakwa sahaja dan mereka buat pelbagai cerita berkenaan dengan imam-imam tersebut. Itu baru anak-anak Melayu. Kita tengok. Kita tengok tu. Kalau orang kita buat begini, bagi pisau kepada anak, kita kata apa? Kita kata ayah dia tu gila. Ayah dia ni gila ni kita kata. Itu kita. Tapi Syiah dia kata bagus. Latih anak-anak cintakan imam. Latih anak-anak merasai keperitan yang dilalui oleh imam atas nama cintakan imam-imam mereka. Ini cinta kepada imamnya. Di sisi mereka kita boleh terima. Tengok tak tahu apa punya ajaran dah ni. Sampai begini sekali teruk. Begini sekali teruk. Tu pun ada lagi orang yang bertahan. Itu yang kita sedih tu. Yang bertahan pula kadang-kadang bukan orang main-main. Tok-tok guru. Allah sedihnya. Tok-tok guru yang cuba nak mempertahankan ajaran yang sangat-sangat teruk ni, sangat-sangat sesat ni. Jadi tadi kita tengok budak-budak. Kita tengok orang tua pula. Ya Rasul ya Husain, ya Rasul ya Husain, ya Rasul ya Husain, ya Husain. Jiwa yang terbungkus antara lahir jatuh berkunjara, tanpa saksi duka darah terbuka nama manusia. Berderang di bawahnya pedang menghantarkan muka mendalam, kemuliaan terhempaskan Karbala saksi yang terpendam. Kita tengok. Mana itu orang Melayu. Buat tempat tertutup. Sebab di tempat kita tidak diberi kebenaran untuk buat tempat terbuka. Jadi bila buat tempat tertutup, dia setakat tu je lah. Sama juga macam orang-orang luar, rakyat luar. Rakyat luar, Iran. Iran yang buat di Malaysia, buat tertutup. Jadi dia adalah tahap hak-hak dia tu. Mana kalau buat secara tertutup, setakat ni je lah dia buat.
Jadi ni mana yang dibuat di negara kita. Mana orang luar dia buat, negara kita pun dia kena buat secara tertutup lah. Sebab kerajaan tak bagi buat secara terbuka. Kalau beri kebenaran buat secara terbuka, dia jadi lain pula lah. Nah, kita tengok, kita tak payah pergi jauh. Kita pergi ke negara jiran sahaja, ke Thailand sahaja, ke Bangkok sahaja. Kita tengok. Jadi ni baru di Thailand baru. Baru Thailand baru. Kalau di negara-negara lain, di Iran, di Iraq, di Afghanistan, Pakistan, bahkan seluruh dunia sekarang ni, kalau tuan-puan buka YouTube, buka YouTube, tengok YouTube, buka Ashura in England, Ashura in Rusia, Ashura in Australia, sebelah Arab tu tak payah tanya lah. Seluruh dunia dah ada sekarang ni. Mana amalan-amalan sebegini, yang mana mereka buat secara terbuka, mereka buat pukul sehingga berdarah-darah, lebih dahsyat lagi daripada ni. Lebih dahsyat lagi daripada ni. Kita kata amalan ni amalan gila, kita kata. Apa ni, tak ada kerja. Tapi bagi mereka amalan ni amalan mulia atas nama cintakan imam-imam mereka. Kemudian di antara amalan yang dianggap besar oleh mereka adalah amalan seks bebas. Amalan seks bebas. Dia di dalam dunia ni ada dua agama sahaja yang menghalalkan seks bebas. Satu Majusi, yang kedua Syiah. Cuma Syiah mereka menamakan nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah ni satu perkahwinan, kahwin kontrak yang tidak memerlukan kepada syarat-syarat perkahwinan biasa. Tak perlu. Tak perlu wali, tak perlu saksi, tak perlu syarat-syarat yang lain. Yang perlu adanya, ada lelaki, ada perempuan, kemudian akad. Dan akad tu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis mereka kata la takunu mut'atun illa bi amrayn bi ajrin musamma wa ajalin musamma. Mut'ah tidak berlaku kecuali dengan dua perkara, mahar yang ditetapkan dan tempoh yang ditetapkan. Mana ada mas kahwin dan ada tempoh. Tempoh yang paling sedikit sekali tidur. Boleh dah. Mut'ah untuk sekali buat hubungan. Dan mahar yang paling sedikit kufum min burrin, segenggam gandum. Segenggam gandum enggak? Cucuk udang 2 biji cukup lah. Cucuk udang 2 biji buat mas kahwin. Yang perempuan jumpa dengan lelaki, pergi kedai mamak mana-mana. Yang perempuan akad, saya kahwinkan diri saya nama sekian-sekian dengan awak nama sekian-sekian selama sehari semalam dengan mas kahwin cucuk udang 2 biji. Yang lelaki kata qabil tu, saya terima. Jadi sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Itu nak cerita mudah. Bukan sekadar mudah, murah. Sebab di sisi Syiah, perempuan ni adalah barang sewaan.
Barang sewa je perempuan ni. Bukan sekadar mudah, murah, pahala besar. Pahala pelik nak besar. Kita tengok. الاتيان بالمتعه ولو في العمر مره واحده لان هذه سنه من سنن النبي. Sunnah Nabi dia kata. الامام الباقر سلام الله عليه قال فان كان يختص الامام الباقر سلام الله قال ان كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من انكرها شوف ان كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من انكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسن. كل كلمة يتكلم بها حسن. ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسن. فإذا دنا منها يعني إذا جامعها فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا. فإذا اغتسل شكر فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. هذا ما استغفر قلت بعدد الشعر قال بعدد الشعر يعني هذا الماء يشكل على كل شعرة بدن الإنسان لما يجي كم شعرة في بدن الإنسان؟ مليون شعرة. الله يغفر لهذا الإنسان ذنوب بقدر الشعر الذي جعل الماء. هذا ثواب وفير. Satu hadis cukuplah. Satu hadis tu pun lemah dah kita dengar. Lemah dah kita dengar pahala mutaah tu. Tu. Kalau kita berkahwin, kita tak suka isteri yang suka bercakap banyak, duk bebe, popek. Suka tak? Kita tak suka sebab tak ada pahala. Kalau mutaah tadi kita tengok, sepatah perkataan satu pahala. Sepatah kalimah satu pahala. Mana kalau nak cari yang cakap banyak. Popek tak berhenti-henti. Barulah pahala banyak. Barulah pahala banyak. Tu. Lepas tu tengok mandi. Bila mandi diampunkan dosa sebanyak bilangan bulu yang ada di tubuh. Agak-agak orang Syiah ni cukup bulu ada. Tak cukup duk berasa. Rugi cukup. Betul tak? Rugi cukup. Kalau jumpa orang Syiah boleh tanya. Boleh tanya, hang cukup tak bulu? Tanya dia. Kalau dia kata cukup, rugi besar kata. Sebab kurang pengampunan dosa. Jadi kita tengok amalan dia, ajaran dia kita tengok. Sama tak dengan ajaran kita? Sama sekali tak sama. Di dalam agama kita, di dalam ajaran Islam, amalan yang mendatangkan pahala yang besar adalah amalan ibadat. Betul tak? Ibadat, makin payah ibadat, makin besar pahala. Semayang tengah malam, susah nak bangun. Kalau bangun bola mudah. Bangun nak sembahyang susah. Memang susah. Tu. Lagi besar pahala sebab susah. Tapi kita tengok ajaran Syiah, pahala dia besar, pahala dia duduk mana? Duduk pada seks. Duduk pada seks. Pahala, amalan yang mendatangkan pahala besar adalah amalan seks. Agama apa ni? Agama apa ni kita nak kata? Agama gila, agama gila seks. Agama gila seks. Kita bukan main susah nak dapat pahala. Dia mudah-mudah dapat pahala. Seronok pula tu. Seronok pula. Baik. Lepas tu, apakah orang dia terima benda ni? Memang orang dia terima. Orang dia tidak menafikan. Orang dia tidak menafikan perkara-perkara. Saya dalam Facebook saya, adalah Syiah pun ada, Ahli Sunnah pun ada. Jadi ada seorang tu nama dia Ummuz Zahra. Jadi Ummuz Zahra ni, dia selalu duk ganggu saya. Sekali tu, saya tanya dia. Saya kata, akak, boleh tak saya nak kahwin mutaah dengan akak? Saya tanya dia. Duk kacau kita ajak sekali. Jadi bila saya kata begitu, dia pun pergi kutuk saya. Dia pergi ke wall saya, page saya tu, page Facebook saya tu, dia kutuk saya situ. Dia kata kepada isteri Abu Nailah, isteri saya lah, tengok suami ni, suami dah mengkatal nak cari betina lain, macam-macam dia kutuk saya.
Jadi bila dikutuk saya pun komen dekat bawah. Saya kata isteri ahlus sunnah, yang mana suami dia ahlus sunnah, suami dia tu baik, soleh, suami dia tu orang soleh, orang baik, maka isteri dia tidak bimbang kepada suami dia. Suami dia pergi ke mana-mana pun isteri dia tak bimbang, tak risau. Sebab apa? Sebab suami dia tu soleh, baik. Bila suami dia tu soleh, maka suami tidak akan cari perempuan lain, suami tidak akan main kayu tiga dan sebagainya. Tidak akan melakukan kecurangan. Sebab apa? Sebab suami soleh. Itu ahlus sunnah. Tetapi kalau Syiah, isteri Syiah, yang mana suami dia tu Syiah, suami dia tu soleh, suami dia tu baik, orang baik, saya kata jangan harap. Yang baik itulah tak boleh harapnya. Sebab apa? Sebab bila dia tu baik, dia tu soleh, maka dia nak banyak pahala. Mesti nak pahala. Orang baik, betul tak? Orang baik mesti nak pahala. Tu orang soleh. Bila dia nak pahala, nak banyak pahala, maka banyaklah muta'ahnya. Muta'ah lah. Apa lagi? Pahala besar. Alah bini dekat rumah, cantik macam mana pun tak ada dapat pahala sebanyak tu. Baiklah cari luar. Tu pahala besar. Tu. Jadi kalau suami tak balik malam-malam tu, tak balik, pagi besok nampak balik, nampak letih tu, dia tanya, abang pergi ke mana semalam? Alah, abang pergi buat pahala. Tak boleh marah. Nak marah macam mana? Orang buat pahala. Jadi sebab itulah perkara ni memang tidak tidak boleh dihalang di kalangan Syiah, merebak dengan begitu meluas di kalangan mereka. Tu sehingga Iran ni dalam internet lah, mana ada mana menteri kesihatan dia kata AIDS begitu mendadak akhir-akhir ini, dan punca utamanya adalah seks. Tu dah muta'ah boleh. Apa lagi? Tengok rosak habis gambar. Habis rosak. Bahkan lebih lagi daripada tu, boleh lewat isteri pula. Dahsyat. Satu kes berlaku di Lumut, tempat saya duduk. Ada Navy itu Syiah. Isteri dia tak nak ikut dia. Jadi isteri dia minta tolong dengan saya untuk selamatkan suami dia. Saya suruh bawa ke pejabat saya. Bila dia pergi ke pejabat saya, yang isteri ni bawa suami dia, yang suami dia bawa tok guru dia, penyebar ajaran Syiah di Lumut. Jadi bila bawa tok guru dia, bahlah saya dengan tok guru dia tu. Bahah. Saya kata cukup buang masa saya bahas dengan awak. Saya nak dengar ni yang laki suami isteri ni bercakap. Bila saya kata begitu, yang isteri itu terus bangun, yang suami itu bangun, yang Navy itu bangun. Dia tanya saya, dia kata, "Ustaz, saya sesat ke?" Dia tanya. Saya berkata, macam mana saya nak kata awak sesat? Awak tak bercakap sepatah pun. Jadi dia berkata, ini isteri saya kata saya sesat. Dia kata pada isteri dia. Isteri dia betul kata, memang abang sesat. Dia berkata, engkau lah sesat, abang lah sesat, engkau lah sesat. Duk bergaduh pula. Jadi bila bergaduh tu saya kata cukup. Okey puan, cuba puan cerita apa masalah puan. Bila saya suruh cerita, yang perempuan ni pun tak bercakap banyak dah. Dia direct terus. Dia kata apa? Dia kata macam mana dia ni tak sesat. Dia kata pada suami dia, setiap kali nak buat hubungan dengan saya, dia asyik minta dubur saya. Direct dia bagi. Tak ada tapi-tapi. Saya kata tak boleh. Dia kata sunnah Nabi. Tengok dahsyat, sunnah Nabi. Yang laki ni, yang Syiah ni, Nabi ni, dia tak nafi. Bukan sekadar tak nafi, dia kata pula. Dia kata dengan kerelaan. Maknanya kalau bini rela, kalau isteri rela, jadi sunnah Nabi. Dia sunnah Nabi ni Nabi buat. Nabi buat. Tergamuk kalau kita terima Nabi buat benda tu. Tergamuk kalau kita kata Nabi buat benda tu. Ish teruk sungguh. Dah lah nak buat jahat, buat benda tu elok. Dia kata ke Nabi pula dah kena. Alah. Apalah tu agama ni. Jadi yang tu ada. Kalau buka YouTube, ada sebab saya rakam. Tapi rakam tak ada gambar lah. Kalau tuan-puan buka YouTube,
taib. Suami Syiah nak lewat isteri Sunni. Dengar situ. Dengar situ, mudah. Baik. Kemudian kalau kita tengok kepada ajaran Syiah tadi, mungkin kita rasa pelik, macam mana orang boleh terima Syiah? Macam mana kita tengok orang Melayu duk pukul tubuh Ya Hussein, Ya Hussein, macam mana boleh jadi begitu? Kita pun tak boleh nak mikir macam mana jadi begitu. Sebenarnya yang jadi begitu tu pada peringkat awalnya dia tidak didedahkan pun dengan benda tu. Tu. Sebab Syiah dia mempunyai satu amalan yang merupakan amalan paling utama di dalam agama mereka. Amalan paling penting di dalam agama mereka yang merupakan benteng, merupakan senjata mereka, iaitu amalan taqiyah. Amalan taqiyah. Taqiyah ni dalam bahasa mudah menipu. Menipu. Tu bahasa mudah tu. Menipu, berbohong, hipokrit dan sebagainya. Iaitu menyembunyikan perkara yang sebenar di dalam hati dan menyatakan sesuai dengan keadaan sekeliling. Dia tengok sekeliling dia macam mana. Jadi dia menyatakan sesuai dengan keadaan sekeliling. Itu orang panggil taqiyah. Di dalam kitab mereka disebutkan hakikat taqiyah ni macam mana. Dia kata innakum ala dinin man katamahu a'azzahullah wa man adha'ahu adhallahullah. Sesungguhnya kamu berada di atas satu agama, sesiapa yang menyembunyikannya akan dimuliakan oleh Allah dan sesiapa yang menyatakannya akan dihina oleh Allah. Cakap menipu mulia, cakap betul hina. Tu agama dia. Tu agama dia. Tidak letih kita. Letih kita. Memang kena main ke dia. Tu. Kemudian taqiyah adalah merupakan sebahagian besar daripada agama. Dalam hadis dia kata inna tis'ata a'syaruddin fit taqiyah. 9/10 daripada agama duduk pada taqiyah. 10 amalan dia buat, 9 tu confirm dia buat dalam keadaan tipu. Dalam kitab dia ajar cara taqiyah. Khomeini dia sebut dalam kitab dia Tahrirul Wasilah. Khomeini kata macam mana? Khomeini kata amin kuat selepas sembahyang. Amin dalam sembahyang. Amin selepas Fatihah tu. Amin kuat tu batal sembahyang. Batal tu. Dia kena slow je. Kuat batal sembahyang. Illa fi halit taqiyah, kecuali dalam keadaan taqiyah. Kecuali kalau niat menipu. Kalau niat menipu benda batal sembahyang jadi tak batal. Dia mari sembahyang dengan kita, duduk sebelah kita, dia amin kuat lagi daripada kita. Sedangkan amin kuat tu batal sembahyang. Jadi tapi jadi tak batal bila niat taqiyah, niat menipu. Tengok. Letih kita. Sebab tu kalau kita jumpa dengan dia, memang kita tanya yang apa yang saya sebutkan tadi, semua tu dia tak mengaku. Dia pusing. Kita tak kata sahabat kafir, tapi sahabat tu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Dia masuk sikit. Dia masuk jarum dia sikit. Sangat-sangat halus, sangat-sangat halus. Kalau tuan-puan nak tengok contoh taqiyah, tuan-puan boleh tengok dalam YouTube. Buka YouTube, type dialog Sunni Syiah. Tuan-puan tengok dialog saya dengan Syiah di Bagan Serai. Dalam YouTube tak ada. Tengoklah tu. Tengoklah macam mana putar belik Syiah. Tak nak mengaku ajaran dia yang sebenar, bermain dengan taqiyah. Tengok situ. Nampaklah permainan taqiyah Syiah. Dan taqiyah ni mana sampai kepada peringkat negara dia lah. Negara dia Iran tu. Dulu tidak ada orang yang tidak kagum kepada Iran. Semua orang kagum kepada Iran. Rasa selamat ada Iran. Rasa beres dah ada Iran. Semua kita kata Iran hebat, Iran nak mampuskan Israel dan sebagainya. Tunggu tu kat kita, tunggu punya tunggu. Israel hidup begitu. Yang jatuhnya Iraq jatuh kepada Syiah. Yang jatuhnya Afghanistan jatuh kepada Amerika. Dan kekacauan berlaku di negara-negara Arab dan di negara-negara lain. Dan yang berlakunya penyebaran ajaran Syiah ke serata dunia. Tengok. Akhir sekali, lah sekali kita tengok Amerika masuk Iraq, dia bukan nak serang Amerika, bukan nak bunuh askar Amerika, tapi sebaliknya dia bantu askar Amerika bunuh Ahlus Sunnah pula dah. Terbalik pula dah.
Tengok, itu hakikat sebenar. Dan dia tak askar dia ke Syria bukan nak bunuh askar Israel, tapi dia bunuh Ahlus Sunnah. Dia bunuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itulah hakikat Syiah yang sebenar, hakikat Iran yang sebenar. Tetapi kita terpedaya dengan mereka dengan permainan taqiyah mereka. Dengan taqiyah inilah nyawa mereka panjang, mereka boleh hidup lama dan mereka boleh menyesatkan umat Islam, menyesatkan umat manusia. Jadi secara ringkasnya, apa yang dapat saya simpulkan pada malam ni, iaitu ajaran Syiah ni satu ajaran yang sangat-sangat sesat. Jauh, sangat-sangat sesat dan bercanggah sepenuhnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pelbagai sudut. Tetapi kita terpedaya dengan mereka, dan di kalangan mereka ada yang sudah di kalangan kita ada yang sudah menganut, ramai yang sudah menganut fahaman mereka, kerana mereka mengamalkan taqiyah, kerana mereka boleh menipu dan amalan menipu itu dianggap berpahala di sisi mereka. Jadi saya rasa setakat itulah dulu yang dapat saya bentangkan pada malam ni. Cuma apa yang berlaku di negara-negara luar, di Iraq, di Pakistan, di Syria, yang mana bila mana mereka kuat, mereka ramai, mereka ada kekuatan, mereka akan mengganas. Sebagaimana yang kita tengok di beberapa negara Arab, ketika mereka lemah, tak apalah. Tapi bila mereka kuat, mereka akan mengganas, melakukan sesuatu kepada kita. Jadi kerana itu kita sama-samalah mana mudah-mudahan dengan pembentangan pada malam ini memberi panduan kepada kita, memberi pedoman, memberi mana gambaran kepada kita tentang ajaran yang sangat-sangat menyesatkan ini, dan mudah-mudahan kita dapat memelihara akidah kita, akidah kaum keluarga kita dan semua orang Islam daripada terjebak daripada akidah yang sangat-sangat menyesatkan ini. Jadi akhir sekali saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak masjid kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan perkara ini di sini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.